السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله، syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Mudahan juga di akhirat kelak juga kita akan ditempatkan pada sebaik-baik tempat bersama dengan utusan-utusan Allah, nabi-nabi, rasul-rasul, manusia-manusia yang saleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita mengambil sedikit masa dan peluang yang ada untuk sama-sama membaca, menghayati dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam juzuk yang ke-17 merujuk surah yang ke-22, iaitu surah Al-Hajj, merujuk ayat 73 dan 74. Surah Al-Hajj 73, 74. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u. Cara yang sebenar, kaedah yang sebenar kita ni nak beriman kepada Allah, kita ni nak mentauhidkan Allah, tiada lain dan tiada bukan kecuali melalui perantaraan utusannya. Dan untuk zaman kita melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah cara Nabi Muhammad, itulah sebenar-benar petunjuk, itulah sebenar-benar jalan. Bagaimana cara dan kaedah yang sebenar kita nak beriman dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Duriba masalun fastami'u lah. Duriba masalun fastami'u lah. Duriba diterjemahkan dalam bahasa Melayu pada kebanyakan terjemahan dibawakan pada kamu, wahai sekalian manusia, dipertunjukkan ataupun dipercontohkan kepada kamu masalun. Apa dia masalun? Satu perumpamaan. Fastami'ulah, maka dengarkanlah baik-baik akan perumpamaan tersebut. Ayat ini sebenarnya Allah nak menyoroti kita tentang perbincangan ataupun perbahasan soal apa? Iaitu berkenaan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan juga berhala-berhala ataupun patung-patung yang diseru dan disembah oleh mereka.
Dua perkara atau dua hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak bawa dalam ayat ini ialah pertama, menggambarkan kehinaan kepada berhala-berhala ataupun patung yang disembah oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua yang Allah nak bawa ialah konteks ketidakwarasan akal yang dimiliki oleh penyembah-penyembah dan penyeru kepada berhala-berhala tersebut. Satu, nak menunjukkan kehinaan berhala tu, benda yang mereka sembah. Dan satu lagi nak menunjukkan ketidakwarasan akal orang yang menyembah berhala. Sebagai contoh, akal atau otak kita ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni kita boleh fikir sesuatu, kita nak buat sesuatu, akal ni adalah pemberian daripada Allah. Sepatutnya kalau kita nak bersyukur, kita nak menyeru, kita nak meminta, kita seharusnya minta dengan siapa? Seru dengan siapa yang mengurniakan akal ni pada kita, iaitu Allah. Tetapi di manakah kebaikan dan kewarasan akal yang Allah bagi ni sampai mereka terlajak, sampai mereka tersalah, sampai mereka terseleweng dengan melakukan penyeruan dan penyembahan kepada berhala-berhala yang amat lemah, yang amat hina di sisi Allah dan juga di sisi syariat agama. Jadi kalau kita perhatikan di sini, cantiknya seni bahasa dan balaghah yang dituturkan oleh Al-Quran, Allah guna kalimah duriba. Walaupun terjemahan dia dibawa pada kamu, ditunjuk pada kamu, dicontoh pada kamu, masalun satu perumpamaan. Kalimah duriba, daraba yang sebenar dalam bahasa Arab ialah pukul, hentam, hentak. Kenapa digunakan kalimah duriba? Supaya memberikan kesan yang amat mendalam, memberikan satu penekanan kepada unsur-unsur dialog, kalimah, perkataan yang kita nak ucapkan kepada orang lain, supaya apa? Supaya ucapan dan perkataan kita didengar dalam konteks yang serius. Perhati betul-betul, dengar betul-betul. Jadi contoh mudah macam ni. Kalaulah kita berhadapan dengan seseorang, kita ambil contoh gangster. Seorang gangster, dia pergi menemui lawan dia. Bila gangster ni berhadapan dengan lawan dia, gaya dia macam mana? Saya nak tiru gaya Allahyarham Hussein Buasan dalam filem pun payah. Biasa kaki dia sebelah biasa, satu lagi dia tompang kat mana-mana, atas kerusi ke atas meja. Dengar baik-baik. Dia cakap macam tu. Reaction yang dia buat tu bukan saja-saja, maksudnya hak filem tu filem, tapi kalau benar-benar gangster di luar sana pun bereaksi seperti itu, reaksi yang dia tunjuk tu semata-mata untuk apa? Supaya lawan yang mendengar perkataan dia tu ambil perhatian, bukan main-main. Ni perkara serius. Dia buat dengan gaya, lepas tu hang dengar sini baik-baik, orang akan ambil perhatian perkataan dia. Tu baru action. Kalau duriba di sini, kenapa Allah letak walaupun makna dia pukul? Cuba bayang macam ni. Kita pi dekat orang, pang, tampak dengan kuat sebiji kat muka. Ataupun kita hentak atas kepala dia, pang. Lepas tampak, lepas hentak, baru cakap, hang dengar sini baik-baik. Agak-agak orang buat muka bodoh lagi tak? Orang buat muka bodoh lagi tak? Lepas kena tampak dah satu hal, kena hentak kepala satu hal, lepas tu cakap pula ke dia, hang dengar sini baik-baik, orang tu boleh buat muka aku ni lagi tak? Hang nak cakap apa kat aku ni? Hang nak sembang apa ni? Orang tak akan berkelakuan demikian dah. Tapi bila kena pukulan tadi, penekanan tadi, orang akan ambil serius. Orang akan bagi perhatian sesungguhnya. Allah tambah fastami'ulah. Maka dengarlah baik-baik akan perumpamaan tersebut. Walaupun di sini Allah menggunakan dengarkanlah. Dengarkanlah ni ialah kita biasa guna wasilah atau perantaraan apa? Telinga. Tapi benarkah Allah semata-mata suruh kita dengar saja?
Sebab perbahasan tafsiran yang dikemukakan oleh ulama, fastami'ulah, dengar baik-baik, perhati baik-baik, fahami baik-baik. Bukan setakat dengar, kamu kena perhati betul-betul. Bukan setakat dengar, kamu kena faham baik-baik. Macam kita bercakap dengan orang, kalau kita nak guna konteks pendengaran semata-mata dengan alasan dengar baik-baik, masuk akal atau tidak kita bercakap dengan menggunakan kaedah tadi. Contoh, dalam ilmu psikologi, bila orang tu berhadapan dengan kita, dia cakap, kamu dengar baik-baik perkataan aku ni, keadaan dia biasa face to face ke seorang macam ni. Seorang duduk lagu ni. Kamu dengar cakap aku baik-baik. Hak Jun dengar tu duduk lagu ni. Dah kata dengar baik-baik, kalau aku duduk kat ni pun aku boleh, nisbah bahasa aku boleh dengar. Aku duduk macam ni pun, hang duduk kat nu. Kalau aku duduk macam ni pun, aku boleh dengar. Kalau kok belakang pun, aku boleh dengar. Kalau sekadar guna perantaraan telinga. Tetapi dalam ilmu psikologi, bila seseorang tu mengucapkan hang dengar baik-baik, biasanya keadaan mereka berdepan, face to face. Perkataan tu suruh dengar, perhati baik-baik, tengok mataku, tengok muka aku. Lepas tu biasa akan diselangi dengan apa? Hang dengar sini, faham baik-baik, perkataanku ni biar masuk dalam kepala hang. Ni pun seni balaghah orang tua kita. Biar benda ni masuk dalam kepala hang. Dia sebut satu benda, dia memaksudkan benda lain. Dia sebut kepala, hak sebenarnya nak apa? Hak dalam kepala tu bukan masuk dalam kepala. Hak aku cakap ni biar masuk dalam otak dan akal hang. Tapi dia tak guna kalimah otak, dia tak guna kalimah akal, biar masuk dalam kepala. Ini pun seni balaghah, merujuk kepada satu benda, memaksudkan benda yang lain. Jadi kita kena perhati betul-betul lah, dengar betul-betul. Jadi apa dia perumpamaan yang Allah nak bagi? Innal ladzina tad'una min dunillah, dan sesungguhnya segala apa yang kamu serukan, segala apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Apa saja hak kamu sembah, apa saja hak kamu seru selain daripada Allah, lan yakhluqu zubaba, sesekali mereka ini tidak akan mampu untuk mencipta walaupun cuma seekor lalat. Semalam dekat Masjid Sungai Tiram kita berbicara mengenai kaldai. Kaldai semalam. Malam ni Allah guna satu lagi perumpamaan binatang juga. Nama dia zubab, dalam bahasa Melayu lalat. Allah nak bagi tahu apa saja yang kamu sembah tu selain daripada Allah, sesekali, sama sekali Allah guna kalimah lan tu. Semalam saya dah sebut perbezaan antara lan dengan nun dengan lam dengan mim. Kalau lan dengan nun tu selama-lamanya, abadan abadat. Seorang tu kalau untuk penciptaan tak akan mampu nak buat. Walaupun cuma seekor lalat. Walau ijtama'ulah, dan sehinggakan kalaulah berhala-berhala tadi, kalau kita umpamakan mereka ni bersatu di antara segala berhala yang ada, mereka ni berpakat segala berhala yang ada, mereka ni berhimpun kepada segala berhala yang ada. Dengan kata lain, kalau seorang berhala tu tak mampu nak buat seekor lalat, tak apalah, kamu buat meeting, kamu buat mesyuarat, pakat-pakat game berhala, cipta satu ekor lalat. Boleh ke tak? Tetap tidak mampu untuk menciptakan walaupun seekor lalat. Baik. Yang ditafsirkan oleh para ulama, innal ladzina tad'una min dunillah, apa saja yang kamu seru dan apa saja yang kamu sembah selain Allah. Kekhususannya dalam konteks ayat ialah merujuk kepada berhala ataupun patung-patung. Tetapi berhala itu tidak semestinya sekadar patung-patung ataupun berhala-berhala sembahan. Konteks seruan, konteks penyembahan kepada sesuatu selain Allah adalah lebih besar dan lebih luas.
Banyak kalau kita tengok ayat-ayat lain dalam Al-Quran, konteks-konteks yang menjadi sembahan manusia yang digambarkan oleh Allah selain berhala dan patung banyak. Ada manusia-manusia sebelum ini yang menjadikan bentuk-bentuk alam semesta yang dijadikan oleh Allah sebagai sumber sembahan. Ada yang sembah matahari, ada yang sembah bulan, ada yang menyeru kepada bintang-bintang, ada yang menyeru kepada tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok tertentu, ada yang menyeru kepada batu batan tertentu, ada yang menyeru kepada unsur-unsur dan objek alam yang lain. Maksudnya konteks penyembahan kepada selain Allah itu cukup luas. Kerana apa perkara ini penting untuk kita fahami? Sebab bila menggunakan konteks berhala, sebagai manusia kita mudah memahami hal tersebut. Berhala dalam bentuk patung, mudah orang nak faham. Tapi bagi pengamal-pengamal syirik, mungkin ini adalah satu advantage untuk mereka, peluang untuk mereka menafikan hal-hal yang mereka juga melakukan kesyirikan. Faham maksud saya? Kalau kita sekadar mendefinisikan selain daripada Allah tu sekadar berhala, sekadar patung, masih lama lagi orang-orang yang melakukan dan mengamalkan syirik akan ambil peluang ni. Aku tak sembah berhala, aku tak sembah patung. Dia akan guna dua condition tadi untuk menolak dia ni antara yang mengamalkan syirik. Sebab konteks syirik dia tak sembah berhala, tak sembah patung. Tapi syirik dia sembah benda lain. Dia akan guna benda ni. Jadi benda ni kita kena faham dalam konteks yang lebih luas. Kalau kita dalam bab akidah, perbahasan mengenai topik syirik pun begitu besar, begitu panjang, begitu luas setiap perincian-perincian tentang syirik ni. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil, ada syirik yang jelas dan nyata, ada syirik yang tersembunyi, macam-macam jenis dan ragam syirik tu. Jadi persoalan di sini ialah Allah menggunakan lalat. Boleh atau tidak kalau Allah nak guna binatang lain? Boleh pun, tak ada masalah. Kerana semua adalah makhluk Allah. Tapi apa signifikan digunakan lalat? Kerana bagi kita manusia, lalat ini ialah seekor binatang yang kecil, binatang yang hina. Tempat lalat biasa ni tempat bau wangi-wangian ke tempat-tempat sampah dan kotor. Lalat ni biasa disinonimkan dengan tempat-tempat yang kurang elok, sampah, bau tak enak, bau tak sedap, kecil lagi, hina lagi. Di sini Allah bagi perumpamaan nak cakap walaupun lalat tu kecil, lalat tu hina, lalat tu duduk tempat yang busuk, tapi sekecil-kecil dan sehina lalat pun kalau suruh berhala hak kamu sembah, hak kamu suruh buat pun tak mampu nak buat. Tak boleh nak buat. Gagah macam mana tara pun tak boleh nak buat. Apatah lagi Allah cabar dalam bentuk sindiran, sinis kat mereka. Kalaulah sekok berhala kamu tak mampu nak buat, biar mereka bergabung pun tak apalah, pakat sama-sama mereka. Ambil berhala kat sini sekok, berhala kat sini sekok, berhala kat sini sekok, bergabunglah. Bahkan kalau semua berhala atas muka bumi nak bergabung pun, don't worry, tak ada masalah. Janji mampu buat seekor lalat. Agak-agak mampu tak? Tak akan mampu. Tu hak kaku, hak jamat. Jamat ni maksud benda-benda yang kaku. Kalau suruh kita hak hidup, hak ada kecerdikan, hak ada kepandaian, hak ada kebolehan, hak ada kecerdasan ni, suruh buat seekor lalat, mampu ke tak mampu? Tak mampu. Walaupun konteks yang sama, kita menghimpunkan semua saintis kita, kita menghimpunkan semua akademik kita, kita menghimpunkan semua orang-orang yang cerdik, berhimpun ni kita nak buat apa ni? Kita nak buat lalat sekok ya. Mampu ke tak mampu? Tetap juga tidak mampu, tuan-tuan. Yang mampu dibuat hari ni apa? Oleh geng-geng tentera negara-negara tertentu. Mereka boleh juga buat lalat. Lah ni banyak dah buat robot kecil. Dia buat robot kecil lalat, dia buat robot kecil apa ni? Orang Kelantan dia bagi tuyuk tu, pepatung. Dia buat pepatung, dia buat robot kecil nyamuk. Itu bukan untuk apa? Mereka gunakan robot-robot kecil ni, mereka bubuh kamera dalam tu.
tujuan dia dalam militeri ketenteraan ni untuk tujuan pemantauan kawasan tertentu. Kita nak trace kawasan-kawasan musuh, kita nak tahu dan menjejaki musuh. Maksudnya dia guna untuk militeri. Tapi takat tu je boleh buat. Mungkin habis bateri, kong bateri, jatuh jugalah. Tapi keupayaan dia nak cari macam lalat ciptaan Allah memang tak akan mampu. Tuan-tuan, kalau kita ada sedikit masa, bukalah bahan-bahan bacaan, kita nak ambil tahu. Bila kita baca tentang lalat ni, sekurang-kurangnya ada yang menyebut beberapa perkara. Walaupun dia kecil, dia hina, tapi ada keistimewaan dia. Pertama ni dari sudut keupayaan lalat ni terbang. Lalat ni bila dia terbang, tak kiralah berapa aras dia punya kelajuan tu, dia bila-bila masa saja boleh mengubah arah dan haluan dia tanpa sedikit pun mengurangkan kelajuan dia. Maksudnya dia lari, dia terbang tu dengan kelajuan tertentu. Kalau dia nak ubah arah secara sekejap saja, dia kata nak pergi kok ni, nak pergi kok ni, nak pergi kok ni, nak pergi kok ni, tanpa sedikit pun mengurangkan aras kelajuan dia. Kita bawa motor, kita bawa kereta, laju juga. Tapi laju 200 tu, kalau suruh corner ziap macam tu boleh tak? Tak boleh. Alfa Mat pun tak boleh nak buat. 200 sampai time corner depan airport tu, 20 juga nak corner. 20 barulah tekan 200 balik. Dia tak mampu nak ziup terus. Ada juga binatang lain mungkin boleh buat ubah terus, tapi mungkin keupayaan aras kelajuan mereka menjadi sedikit rendah. Berbeza dengan lalat, dia boleh tukar arah tu, sak ke atas, sak ke bawah, sak ke tepi, tanpa mengurangkan aras kelajuan dia. Itu keistimewaan lalat satu. Yang kedua, lalat ni dia hebat apa? Pada mata dia. Bila ahli-ahli sains kaji pada kanta pada mata lalat ni, kita nampak hak asasnya macam ada dua tombol, dua. Tapi dalam tu, sesetengah lalat, dalam mata dia mampu mencapai 5,000 lensa hak kecil-kecil. Diagram dia bentuk 6 segi. Maksudnya dalam hak besar 2 biji ni, kalau sesetengah lalat, tak semua sama. Setengah-setengah lalat ada 5,000 lensa-lensa kecil. Yang mana sifat lensa ni, bila mereka suluh tu, mereka boleh nampak sesuatu dengan lebih besar dan jelas, walaupun dia tu kecil. Lalat tu sendiri kecil dah, tuan-tuan bayang. Hak dua tompok tu pun dah kecil. Bayangkan dalam hak kecil tu ada 5,000 lensa hak kecil. Tapi walaupun kecil, keupayaan dia melihat tu lagi terang, lagi jelas, lagi besar. Allah bagi pada dia. Bahkan ada saintis menyebut kemungkinan hak gelembung dia tu, dia bukan setakat boleh tengok ke depan, tapi boleh juga tengok sisi belakang dia. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga ialah pan penyedut dia. Hak duduk depan dia tu, mulut dia tu. Mulut ni dalam istilah sains disebut proboscis. Dia guna untuk apa? Dan dia berbeza dengan binatang lain ialah, biasanya binatang-binatang atau haiwan lain, kalau dia nak cerna makanan, biasa makanan kena masuk dalam mulut dulu. Macam kita kena kunyah, kena gigit, kena ngap-ngap, binatang lain pun sama. Tapi lalat ni dia mencernakan makanan di luar tubuh badan dia. Di luar lagi, dengan cara apa? Misal kata ada satu ketui makanan yang kecil, lalat tu akan pergi situ, dia akan keluarkan sejenis cecair khusus daripada belalai dia tadi, dan cecair tu bila kena makanan hak jenis keras ke kental ke tu akan jadi lembut, lembik sesuai dengan keperluan dia untuk dia sedut balik. Jadi bukan kata pi tu prap sedut terus dak. Dia pi, dia tengok condition benda tu keras ke lembut ke macam mana, dia pun akan tumpahkan cecair tersebut. Cecair itu akan jadi lembik, akan sesuai ikut pemakanan dia. Nanti dia akan sedut pelan-pelan. Dia akan sedut pelan-pelan. Itu diceritakan oleh beberapa ahli saintis tentang keistimewaan lalat. Walaupun kita anggap sebagai manusia ni lalat kecil, lalat hina, tapi dia tetap ada keistimewaan dari sudut penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada dia. Okey, wa in yaslubhumuz zubabu syai'an la yastankizuhu min. Dan kalau sekiranya lalat tersebut merampas sesuatu daripada mereka.
Kalaulah kata lalat hak kecil tadi, hak hina tadi, rampas sesuatu daripada mereka. Daripada siapa? Bukan daripada penyembah tu, orang hak sembah tu, daripada berhala tu. Contoh kita katakan ada sesuatu yang dilekatkan, digantungkan, ditempelkan pada berhala tu. Sesuatu tu tiba-tiba mari lalat, lalat ambil benda tu buat lari. La yastankizuhu min. Nescaya mereka tidak akan mampu untuk merebut kembali apa yang telah diambil atau dirampas oleh lalat tu. Bayangkan kita kata, ni ada satu berhala, kita letaklah atas kepala berhala tu satu benda. Mari lalat terbang, lalat tu ambil benda tu buat lari. Nescaya berhala tu tak mampu nak rebut balik apa yang lalat tu ambil daripada dia. Nak rebut macam mana? Dia tak mempunyai apa-apa kekuasaan pun. Dia tak mempunyai apa kelebihan pun. Apatah lagi kehidupan. Benda tak hidup pada asasnya memang tak boleh buat apa, tak boleh bergerak. Jadi itulah perumpamaan yang Allah bagi, cukup cantik, cukup indah. Tujuan dia apa? Nak sindir kepada penyembah-penyembah berhala dan berhala yang menjadi sembahan mereka. Dha'ufat talibu wal matlub. Maka amat lemahlah yang menyembah dan juga amat lemahlah yang disembah. Hak penyembah tu, orang hak sembah tu pun lemah di sisi Allah, dan berhala-berhala yang disembah tu pun juga lagi-lagilah lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok sedikit cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan lalat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir ada mengenengahkan dua hadis perbicaraan melalui ayat ini. Yang pertama adalah melalui Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa dia Imam Ahmad? Pendiri dan pengasas kepada mazhab Hambali, mazhab 4 yang kita pegang tu. Jadi Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Syarik. Daripada siapa? Daripada Umarah bin Al-Qa'qa'. Daripada Umarah bin Al-Qa'qa', dia ambil periwayatan tu daripada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah daripada Abu Hurairah secara marfu'. Secara marfu'. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang menciptakan sesuatu sama seperti ciptaanku? Siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang menciptakan sesuatu sama seperti ciptaanku? Maka hendaklah dia menciptakan sesuatu sama seperti ciptaanku. Dia sebut 3. Pertama ialah zarrah, yang kedua zubabah, yang ketiga habbah. Kalau nak buat sangat, nak ciptakan sama seperti ciptaanku tu, Nabi kata, apa dia? Allah cabar, buat apa? Zarrah. Tahu zarrah? Zarrah ni kecil kan? Sebagaimana yang Allah sebut tentang dosa pahala, wa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah syarran yarah tu. Walaupun kebaikan dan keburukan tu cuma sebesar zarrah, tetap ada nilaian pahala dan dosa di sisi Allah. Zarrah ni benda yang kecil. Zarrah ni bolehlah kita katakan atom, boleh kita katakan molekul, benda-benda yang kecil, zarrah. Zarrah ni ialah sesuatu yang tidak ada nilai. Tidak ada nilai, nol. Saya sebut tidak ada nilai bukan dari sudut harga dia. Tak ada nilai itu bukan dari sudut harga, sebab setiap ciptaan Allah ada harga dan keistimewaan. Maksud tak ada nilai ni macam ni, mudah faham. Kita ambil kilo yang kita duk timang benda, kalau ambil satu zarah tu letak atas tu, akan naik tak? Akan naik tak? Naiklah zarah ni satu bunga, naiklah zarah ni 1 kilo. Tu maksud tak ada nilai. Tak ada boleh buat penilaian dia punya berat tu.
Kecil sangat. Bukan tak ada nilai dari sudut harga dia tu, makhluk ciptaan Allah, keistimewaan tu tak. Maksudnya tak boleh mendatangkan apa-apa nilai pada timbangan tadi. Kecil. Wala zubabah. Kalau nak cipta juga, try buat seekor lalat. Dalam hadis ni sebut lalat. Boleh ke tak boleh? Tetap tak boleh. Habbah, sebiji butiran benih kecil. Kan kadang-kadang kita nak tanam sayur tu, sayur ni satu biji tu kan kecil je. Buat tu kalau boleh. Tak boleh. Ada juga hadis lain yang diketengahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Syaikhan kalau sebut dalam ilmu hadis merujuk Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Juga meriwayatkan hadis lain melalui jalur yang sama. Maksudnya melalui jalur Umarah bin Qaqqa, melalui jalur Abu Zur'ah, melalui jalur Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu zarratan falyakhluqu syu'airatan. Siapakah yang terlebih zalim dari seseorang yang menciptakan sesuatu sama seperti ciptaanku? Kalau dia nak cipta sangat, falyakhluqu zarratan. Sama macam tadi. Hendaklah dia menciptakan satu zarah. Tapi hak ni sedikit berbeza dia punya matan, falyakhluqu syu'airatan. Kalau syair ni biji gandum, tapi bila dia mari dengan wazan tasghir ni, syu'airatan, biji gandum hak paling kecil. Cuba kamu buat. Boleh ke tak? Bukan kata biji gandum, biji apa sekalipun kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Itu antara hadis-hadis yang diketengahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, persoalan ataupun berkaitan dengan lalat. Baik, wa in yaslubuhumuz zubabu syai'an la yastankizuhu min. Allah bagi gambaran kalau lalat tu ambil sesuatu tadi, pastilah berhala-berhala tu tak mampu nak merebut balik. Kalau kita tengok perbuatan merebut ni satu perbuatan yang besar. Orang ambil daripada kita, kita nak rampah balik. Bila kita nak rebut balik, kita nak rampah balik, tu satu perbuatan yang kita kata besar. Untuk sudut berhala, untuk dia angkat tangan bagi bergerak sikit macam tu pun mampu ke tak mampu? Dia nak angkat sikit macam tu pun tak boleh. Nak buat pergerakan macam ni pun tak boleh. Nak angkat macam ni pun tak boleh. Kalau tiga kontak tadi, perap tak boleh, perap tak boleh, perap tak boleh, apatah lagi kalau nak suruh dia rebut dan rampas balik. Rebut dan rampas balik hak lalat ni, kena duduk diam situ ke kena hambat dia? Lalat ni bukan kata orang biasa-biasa, bukan kata orang tu rampas duduk congok depan tu. Lalat, dia ambil, dia terbang, dia ambil, dia pi. Ni angkat tangan pun tak boleh, hang nak kejar, apatah lagi, memang tak boleh. Bahkan kalau lalat tu tak lari sekalipun, lalat tu terbang zipak atas hidung berhala, dia boleh buat apa? Dia boleh buat apa? Tak boleh. Bahkan kalau dia nak tiup sekalipun, lalat ni boleh tak berhala? Hak lain aku memang tak boleh bergerak sebagai berhala, tapi aku tiup lalat boleh. Boleh ke tak boleh? Tetap tak boleh. Kalau dia tak boleh tiup, dia nak buat bergerak sikit lah, kita kata macam kita kena lalat, kita buat macam tu kan, lalat tu lari, dia nak buat pun tak boleh. Jadi lemah ke tak lemah? Lemah. Sangat sesuai apa yang Allah misalkan ni. Dia tak akan mampu pun. Baik, bila dia tak mampu, tuan-tuan bayangkan macam ni, waras tak waras akal orang yang sembah berhala. Antara huraian lain oleh ulama-ulama ialah, cuba bayang macam ni, untuk diri penyembah dan penyeru berhala tu sendiri, kalau mereka tengah makan, mari lalat, apa tindakan mereka? Apa tindakan mereka? Sekurang-kurangnya dengan keupayaan dan kekuatan yang Allah bagi, bolehlah syuh boleh hambat, boleh reka alat tu alat ni, mereka boleh halau. Sedangkan mereka ni adalah penyeru dan penyembah.
Pada anggapan mereka, mereka ni lebih lemah, mereka ni lebih kurang daripada apa yang mereka sembah. Mereka anggap hak mereka sembah tu lagi power, lagi berkuasa. Tu pun pada penyembah ni mampu lagi kalau lalak mari nak buat syuh, nak buat syuh, nak buat syuh. Tiba-tiba benda yang kamu anggap power, berkuasa tu, bila mari lalak, tak boleh nak buat apa? Bodoh ke tak bodoh? Tengok, cantiknya ulama bagi. Kamu hak kurang-kurang bodoh pada sembahan berhala tu, boleh juga hambat, boleh juga bergerak. Ni berhala hak kamu sembah tu, tak boleh buat apa. Cuba fikir, bodohnya aku ni duk sembah dia. Okey, cantik yang ulama bagi tu. Dha'ufal talibu wal matlub. Amat lemahlah si penyembah dengan yang disembah. Di sini ada perbezaan pandangan ulama. Imam Ibn Katsir bawa dua pandangan. Pertama, apa yang disebutkan oleh Abdullah Ibn Abbas, pupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abdullah Ibn Abbas kata at-talib tu merujuk kepada berhala. At-talib berhala, wal matlub tu lalat. At-talib berhala, wal matlub tu lalat. Dan ini jugalah pegangan yang diambil oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, salah seorang ahli tafsir period mutaqaddimin, terkenal dengan tafsir Tabari. Tafsir Tabari tu dia ambil pandangan Ibnu Abbas ni dari sudut konteks zahir lahiriah ayat tu. Tapi bagi ulama-ulama lain selain daripada keduanya seperti Al-Imam As-Suddi dan ulama-ulama lain mengatakan at-talib itu ialah orang yang menyembah, wal matlub tu ialah yang disembah. Matlub tu yang disembah. Okey. Kalaulah kita nak guna konteks terjemahan penyembah dan disembah, mana lebih cantik, guna at-talib wal matlub ke guna al-abid wal ma'bud? Kalau ikut nilai di sisi bahasa Arab, al-abid ni pengabdi, abid pengabdi, al-abid penyembah, al-ma'bud yang disembah. Kalau kita nak ambil konteks penyembah dan menyembah, tapi di sini cantiknya bahasa Arab Allah guna talib wal matlub. Walaupun terjemahan dia menyembah dan disembah. Apa maksud talib? Talibun, kita belajar sekolah Arab. Talib apa? Pelajar kan? Talib tu pelajar. Tapi talib dalam bahasa Arab bermaksud penuntut. Penuntut. Talib tu penuntut ataupun peminta. Tengok, inilah seni balaghah Arab. Kenapa Allah guna talib, penuntut dan peminta? Nak membayangkan di sini kelemahan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah. Allah tahu dah, dia buat kita dengan segala sifat kelemahan, dengan segala sifat kekurangan. Bila seseorang hamba atau manusia ada dua sifat ni, maka dia akan menuntut dan meminta sesuatu daripada yang lebih agung pada dia. Faham tak? Allah buat kita ni, aku ni lemah, aku ni kurang. Bila aku lemah, aku kurang, aku kena minta kepada sesuatu yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Contohlah, kita sedar bahawa kita manusia ni ada sifat fakir, sifat miskin. Fakir ni sifat lemah, sifat kurang. Miskin sifat lemah, sifat kurang. Jadi bila kita ada dua sifat kurang tersebut, kita akan menuntut kepada sesuatu yang bersifat maha kaya. Kalaulah kita ni sering sakit-sakit, kita ni ada masalah dan mudarat pada kesihatan, pastilah kita akan menuntut dan meminta daripada yang maha menyembuhkan. Kalau kita ni jenis ada masalah kesempitan hidup, tu kelemahan dan kekurangan, pasti kita akan meminta kepada suatu zat yang melapangkan rezeki. Kalau kita ni serba lemah, kita akan minta kepada yang maha kuat, yang maha gagah. Faham tak maksud dia tu? Tu at-talib tu sebagai penuntut. Tapi kalaulah orang-orang kafir, orang-orang musyrik tadi menggunakan bahawa mereka juga ada kekuatan. Kalaulah Allah nak kata yang lemah tu untuk yang disembah, okeylah, dia tak boleh bergerak, dia tak boleh buat apa. Tapi kami yang menyembah ni,
Kalau lalat mari, boleh halau, boleh halang, boleh kejap, boleh cuba tangkap. Kami ada kekuatan. Dia berasa tu kekuatan dia, maka dia anggap dia tu tak lemah di sisi Allah. Tu ketika hang tak sakit. Kalau ketika tu juga Allah bagi sakit, nak angkat kepala pun tak boleh, nak angkat badan pun tak boleh, nak angkat tangan pun tak boleh, nak angkat kaki pun tak boleh, hatta nak suap makanan dalam mulut hang pun orang lain tolong suap. Jadi di mana erti, takrif, definisi yang hang kata hang kuat tadi kalau Allah buat macam tu? Di mana lagi kekuatan yang hang nak bangga-banggakan? Jadi waktu itulah kalau hang masih sedar diri, hang akan minta kepada apa? Kepada yang maha kuat. Hang sakit masa tu kepada yang maha menyembuhkan hang. Hang tak akan cari berhala yang tak mampu nak buat apa-apa tu. Kalaulah rasa cerdik. Okey, nampak tak keindahan dan kecantikan Allah guna at-talib wal matlub tadi. Untuk sedar diri, kita ni lemah, kita kurang, sentiasa menuntut dan memerlukan sesuatu daripada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa dia bercakap macam tu tadi, hak time waktu dia tak sakit? Ma qadarullaha haqqa qadrih. Sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Mereka tak tahu pasal Allah dengan sebenar-benar pengetahuan. Sebab tak kenal betul-betul lah yang jadi berani cakap macam tu. Sebab tak tahu pasal Allah betul-betul lah yang berani cakap merapu macam tu. Sebab itulah dalam agama kita, dalam syariat kita, benda pertama yang kita kena belajar ialah apa? Asas akidah ni fardu ain. Kenal pencipta kita, kenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah nak tarik beriman dan mentauhidkan dia. Berapa banyak, berapa puluh ayat-ayat dalam Quran menceritakan tentang keimanan kepada Allah, cerita tentang tauhid kepada Allah. Allah cuba memperkenalkan diri dia kepada hamba dia melalui nama-nama dia Allah sebut, sifat-sifat dia Allah sebut, kekuasaan-kekuasaan dia Allah sebut, keagungan dia Allah sebut. Tak cukup lagi kah ayat-ayat tadi untuk memperkenalkan kamu kepada Allah? Tapi samalah seperti ayat yang kita bahas malam, selagi ada sifat menolak kebenaran, selama-lamanya pun jadi susah, jadi payah. Orang nak habaq kat hang suatu yang betul, yang benar, yang hak, tapi hang tolak, hang tak mau dengar. Ini jadi masalah kepada orang-orang kafir dan juga yang tak mau beriman kepada Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu ialah zat yang bersifat laqawiyyun, maha kuat, azizun, maha perkasa. Maha kuat, maha perkasa. Sebab itulah digambarkan tentang lalat tadi. Kalau Allah kata gajah, oh sekali gajah rembat saja berhala tu tersungkur terus, hancur dipijak-pijak. Kalau mari gajah, dan dia mungkin boleh kata padan lah sebab gajah, bukan kata berhala. Kami orang ni pun hancur kalau gajah. Anda kalau macam tu, lalat je. Mari duduk atas hidung hang ke, mari duduk atas bahu hang ke, mari rampas sesuatu pun, tetap berhala-berhala tu tak boleh buat apa. Lagilah menunjukkan berhala-berhala itu amat lemah sama sekali. Jadi kenapa ada sifat kebergantungan kamu kepada yang lemah? Meminta kepada yang lemah, menyeru kepada yang lemah, mengabdi dan menyembah kepada yang lemah, sesuatu yang tidak boleh diterima oleh rasional dan logika pada akal. Bukan kata pada agama, pada akal pun tak logik. Kita sembah satu benda, yang benda tu sebenarnya siapa buat? Nak jadi kata patung berhala tu, kita sendiri yang buat, manusia yang buat. Kita buat dia, kebodohan kita tu, kita pergi sembah dia. Patutnya aku buat hang ni patung berhala, hang lah kena sembah aku, hang kena sembah aku. Jadi inilah adalah bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk mempersekutukan Allah. Dalam Quran ada lagi syirik bentuk lain, macam Fir'aun, dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Ini adalah bentuk kesyirikan yang besar. Satu lagi ramai yang terlupa, Fir'aun mengaku Tuhan.
Hak ni lebih ramai daripada Fir'aun, kategori yang kedua ni. Bukan mengaku Tuhan, tapi berlagak macam Tuhan. Siapa yang banyak berlagak macam Tuhan? Pemimpin-pemimpin yang zalim dan kejam tertentu, diktator-diktator tertentu, pemeras-pemeras ugut tertentu. Mereka tak mengaku diri mereka Tuhan, tapi perbuatan, gaya dan lagak mereka macam nak jadi Tuhan. Arah orang buat tu, arah orang buat ni, suruh orang buat tu, suruh orang buat ni. Seolah-olah setiap arahan, perintah dan apa yang keluar daripada dia tak boleh dibantah. Wajib buat, kena buat. Jangan ada sifat berlagak sama seperti Tuhan. Hak kata mengaku Tuhan tu lagilah jangan hak tu. Baik, yang terakhir. Yang terakhir saya nak bawa ayat ni. Saya terbaca satu kitab. Kitab ni lama dah, bawa balik daripada Al-Azhar dulu. Kitab ni adalah satu kitab karangan Asy-Syahid Sayyid Qutb. Kenapa dia digelar Asy-Syahid Sayyid Qutb? Sebab dia mati syahid di tali gantung. Dia dihukum oleh kerajaan Mesir. Dia juga adalah seorang tokoh yang mengarang antara tafsir yang hebat dan baik. Kalau anda pernah jumpa tafsir, nama dia Fi Zilalil Quran, di bawah cahaya naungan Al-Quran. Tafsir Fi Zilalil Al-Quran. Sebab dia orang sastrawan. Jadi bahasa orang sastrawan ni, kita kata bahasa yang tinggi-tinggi. Jadi mungkin ada setengah orang bila baca tu dia tak akan mampu nak capai maksud dan makna yang dikehendaki. Bukan kata hak tinggi ni, kita hak bahasa rendah ulama guna pun kadang-kadang pening nak faham istilah-istilah dan term-term yang dia guna. Jadi dia ada karang satu buku bertajuk Taswirul Fanni fil Quran. Buku ni khusus digunakan sebagai bahan bantu untuk memahami kitab tafsir dia tu. Apa makna taswir al-fanni fil Quran? Taswir, gambaran. Fanni ni kreativiti dan seni dalam ayat-ayat Quran. Dia orang sastra. Jadi antara perbahasan dalam bab-bab tertentu ialah karakteristik kreativiti dan seni dalam ayat tertentu, dan kebetulan dalam buku tu dia mengenengahkan ayat ni. Dia sebut itu secara umum antara manhaj dan metod untuk kita faham Al-Quran ni, dia ada macam mukjizat lah. Kalau kita sebut mukjizat, ada mukjizat maknawi, ada mukjizat hissi. Contoh mukjizat maknawi ni macam Al-Quran. Kita kata benda yang boleh difahami bukan dengan panca indera. Kita boleh hadam dan faham dengan akal, dengan jiwa, dengan perasaan, dengan hati. Itu maknawi. Kalau hissi ni ialah mukjizat yang Nabi tunjuk tu kita boleh tengok. Contoh belah bulan, keluar air kok jari, bercakap dengan pokok ke bercakap dengan binatang. Tapi antara dua mukjizat ni, dia ada yang kekal dan ada yang sudah berlalu bersama dengan kewafatan Nabi. Hak kekal apa? Mukjizat maknawi. Quran tu kekal. Tapi hak mukjizat hissi tu dah Nabi wafat, boleh tengok lagi tak Nabi nak belah bulan? Tak ada lah, sebab Nabi dah wafat. Tu berlalu mukjizat-mukjizat yang macam tu bersama kewafatan Nabi tak akan berulang dah. Kita rasa nak tengoklah Isra' Mi'raj kali kedua, boleh lagi tak? Tak akan mampu dah. Tapi Quran kekal. Begitu juga cara nak memahami Al-Quran, ulama mengenengahkan manhaj dan metod hissi maknawi. Contoh ayat ni adalah hissi yang murni dan tulen, senang untuk difahami dan dicerna oleh akal dan dibawa pada hati. Betul? Kita tengok gambaran tadi, kita boleh faham ajakan daripada Allah supaya beriman, guna hati, guna akal kan, mentauhidkan dia. Allah bagi perumpamaan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang sembah berhala ni, wak mari cipta lalat, tak mampu nak cipta apa semua. Tapi dia mengajak dalam tulisan dia tadi supaya kita menggunakan manhaj ataupun metod yang kedua. Bukan tinggal hak pertama. Hak pertama kita guna, kita tambahkan, gabungkan dengan metod yang kedua, iaitu metod hissi. Metod hissi bermaksud benda tu ditonjolkan dalam bentuk personifikasi. Dah kalau panca indera, kita kena guna mata, kita guna telinga, kita kena guna mulut, kita kena ni. Jadi ni ayat Quran.
Faham betul-betul apa yang dimaksudkan macam ni. Di samping kita memahami dengan akal, hati dan perasaan, ini adalah manhaj ungkapan taswir, ungkapan gambaran yang Allah bagi. Banyak gambaran dalam Al-Quran Allah sebut adegan-adegan alam, kisah-kisah umat lampau dan terdahulu, gambaran akhirat, gambaran azab, gambaran nikmat, gambaran. Dia suruh bawa benda ni, akal kita mengimajinasikan benda tersebut sebagai pengukuhan atas kefahaman ayat yang kita baca. Okey, kita boleh hadam dah kan apa yang saya cerita tadi pada akal tuan-tuan, pada hati tuan-tuan, jiwa dan perasaan. Yang dia nak bawa taswir tadi, cuba tuan-tuan imajinasikan benda tu. Lagi cantik ke? Lagi kemas, lagi cantik. Analogi yang saya boleh bawa sama seperti skrin TV. Skrin TV ni bukan setakat skrin, belakang dia tu ada wire. Wire ni kena buat apa? Wire tu kena cucuk pada dinding kita. Pak cucuk dinding, analogi dia ayat-ayat Al-Quran tadi akan berfungsi arus elektrik. Bayangkan ayat Quran tu, bila pak masuk pada skrin, dia akan keluar apa? Dia akan keluar gambaran dalam skrin tu. Kita tadi, hak saya duk cerita tadi, duduk dalam akal, hati dan jiwa. Cuba tuan-tuan bayangkan, pasti tuan-tuan akan tersenyum, mungkin ketawa melihat adegan gambaran yang Allah bagi pada kita. Duduk saja, duk baca ayat tadi, buat satu layar, buat satu skrin, seolah-olah duduk depan kita, keadaan berhala dan mereka yang sembah berhala. Kita bayangkan pada satu rumah ibadat, kuil tertentu ke, kita bayangkan ada 2-3 patung. Kita gambarkan ada 2-3 patung. Mari orang letak makanan, mari orang sangkut tu, mari orang bagi tu, mari orang hadiah tu. Tiba-tiba mari seekor lalat. Kita sendirilah gambarkan ni. Pak duduk atas hidung. Tak boleh duk buat apa, kawan tu duk kaku situ, nak bergerak tak boleh, nak bergerak ni, nak ni. Tiba-tiba dia ambil sesuatu daripada tu, lalat tu terbang. Kawan tu pun tetap tak boleh nak buat apa-apa. Kalau kita boleh gambarkan demikian, orang yang ada perasaan mendalam, gambaran tadi akan buat dia apa? Jadi nak ketawa kan? Allah, bodohnya depa ni. Tersenyum sendirian kita. Lagi kuat tak pemahaman kita? Lagi teguh tak pendirian hati kita? Memang. Itulah gabungan antara manhaj maknawi, pemahaman guna akal dan hati, campur pula dengan ungkapan taswir. Kita gambarkan benda tu. Tak kira lah untuk kes ni gambar macam tu. Kalau gambaran lain, kita gambarkan macam lain. Sebab inilah salah satu kekuatan bagaimana kita nak membentuk hafalan kita. Orang yang ada jenis berfikiran imaging dan screen ni, memang ingatan dia akan kuat tuan-tuan. Contoh bayang macam ni lah. Contoh kita nak cerita pasal salah satu peperangan Nabi. Kalau kita dah ada image, kita dah ada screen. Kita bayangkan satu medan, ni medan Badar. Sahabat ni yang jadi ketua turus perang, komander perang, kita letak dah kedudukan dia. Hak jaga sayap kiri siapa berkuda, jaga sayap kanan siapa berkuda, siapa pemanah atas bukit, musuh siapa. Jadi kita letak dah nama-nama dia dengan gambaran tadi, kita akan lebih cepat ingat. Berbanding dengan kita baca Abu Hurairah, dia lagu lain. Ingat-ingat dia lagu lain. Tapi kalau ada imaging pada screening tu, dia akan, kita boleh cerita. Benda tu ada dah dalam gambaran kita. Tapi nak jadi sampai tahap tu, payahlah, kena ambil masa yang lama lah. Itu kena perlu kepada latihan. Dan kita juga pasti bahawa setiap sesuatu tu ada orang mampu buat, ada orang tak mampu buat. Bukan kata hak tu dianggap yang terbaik, tak. Itu salah satu cara untuk kita menguatkan hafalan kita melalui kaedah tadi. Orang lain pun ada kaedah dia tersendiri. Dan kita tak boleh nak meremehkan ataupun merendahkan hak orang lain. Selagi mana dia mampu untuk memberi kekuatan fikiran, kekuatan menghafal dia, go on. Gunalah cara mana sekalipun demi untuk kebaikan kita bersama. Jadi setakat ni saja kita berbincang tentang persoalan surah Al-Hajj 73-74. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk yang benar dan kefahaman yang baik berkaitan dengan firman-firman dan ayat-ayatnya, insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.